Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita mulakan satu perkuliahan bagi subjek QSD 10402 Al-Hadis bagi pelajar diploma, ya. Jadi awak semua daripada Usuluddin, ya, A dan B, ya. Ya, Ustaz. Saya dah share dalam Telegram tu cara pemarkahan ataupun agihan pemarkahan kita, ya, 100%. Cuba tengok tu, ya. Kuis 10%, kuis 2 10, ujian 1 20, ujian 2 20. Kita tak apalah, itu akan ada jadualnya, tarikh. Ini melalui klik belaka, ya. Kemudian yang penting ni, ya, pembentangan dalam bentuk video, forum dalam bentuk video, ya. Pembentangan dalam bentuk video ni awak biasa dah, kan? Ya, Ustaz, dia biasa. Satu lagi tu, forum dalam bentuk video, awak biasa kan? Belum biasa. Forum belum lagi, Ustaz. Ya. Saya pun belum berpengalaman juga ni, ya. Macam mana nak nilai awak ni, ya. Sebabnya ialah ketua subjek ni ataupun mereka yang menyediakan pemarkahan secara berterusan ini, saya kena rujuk dia lah apa yang dia maksudkan, ya, dengan forum dalam bentuk video, ya. Tak apalah, tu akan datang, ya. Jadi buku teks yang kita pilih iaitulah Al-Wafi. Al-Wafi ni dengar-dengar cerita semua dah ada, ya. Al-Wafi fi Syarhil Arba'ina. Jadi kita semua ada 15 hadis, ya, lebih kurang. Dan wajib dihafal sebenarnya, ya, wajib dihafal. Akan ada dalam kuis ataupun dalam ujian tu soalan hafalan. Tapi kita tak ada tasmik apalah. Mungkin diuji secara online lah, ya. Itulah kita akan tengok satu persatu bila tiba masa, ya. Jadi kita ni silibus kita ialah hadis 40 Imam Nawawi, ya. Jadi pagi ni permulaan kita baca dulu muqaddimah Al-Imam Nawawi rahimahullah. Muka surat 7, ya, muka surat 8. 7 ataupun 8, ya. PDF kita ni 7. Yang bercetak awak tu 8, kan? Awak ada buku ke depan tu? Ya, Ustaz. Muka surat 8. 8, ya? 8. Okey. Jadi kita bacalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul Imam Nawawi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
qayyumis samawati wal ardi mudabbiril khalaiqi ajma'in ba'isir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin lihidayatihim wa bayani syara'iddin bid-dalailil qat'iyyati wa wadihatil barahin ahmaduhu ala jami'i ni'amih wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamih wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh afdalul makhluqin al-mukarramu bil Qur'anil azizil mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubis sinin wa bis sunanil mustanirati lil mustarshidin al-makhsusu bi jawami'il kalimi wa samahatid din salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa sairis salihin. Jadi ini muqaddimah ya. Ini dalam ilmu balaghah dikenali sebagai bara'atul istihlal ya, bara'atul istihlal. Bara'ah maknanya bijak, istihlal maknanya kemunculan ataupun permulaan. Dalam ilmu khitabah ataupun kitabah ya, sama ada pidato ataupun penulisan, balaghah bermula dengan bara'atul istihlal, bijak dalam memulakan. Bila datang Islam, permulaan mestilah tahmid, mestilah salawat. Itu dua kandungan. Dan juga mestilah tasyahud di tengah-tengah ya, syahadatan. Tetapi tak samalah orang kata. Antara pidato dengan pidato, penulisan dengan penulisan, dia tak akan sama. Merujuk kepada apa yang bakal dipersembahkan. Maka walaupun tahmid, walaupun tasyahud, walaupun salawat, itu kandungan rukun asas, tapi setiap satu itu disesuaikan menurut kesesuaian kandungan yang bakal disampaikan. Cuba tengok ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Qayyumis samawati wal aradin. Tengok tu, qayyum, penegak, maha penegak kepada langit dan bumi. Mudabbiril khalaiqi ajma'in, pentadbir makhluk sekaliannya. Ini pun dah memberi bayangan kepada apa yang bakal disampaikan. Jadi apa yang bakal disampaikan ini ialah himpunan hadis-hadis yang sifatnya ialah rabbaniyah ya, dia ketuhanan berdasarkan wahyu Rabbil Alamin. Sifatnya qayyumiyah. Qayyumiyah maksudnya tegak, tidak rebah, teratur ya, tidak berserabut ataupun tidak bersepah. Jadi ini adalah hadis-hadis yang akan mengurus dan mengatur kehidupan. Sebagaimana akuan alam ciptaan ini terurus, langit bumi, demikianlah adian, ya, agama pun terurus. Apabila kita mendapat panduan daripada hadis-hadis 40 ini. Mudabbiril khalaiqi ajma'in. Ini sifat kepada hadis-hadis kita ni, hadis-hadis tadbiran. Hadis-hadis pengurusan, pengurusan kepada dunia, pengurusan kepada akhirat manusia. Ba'ithir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin. Dia pula yang menghantar rasul-rasul. Selawat dan salam Tuhan kepada mereka. Dihantarnya kepada sekalian mukallafi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya menghantar nabi-nabi kepada sekalian mukallafin,
untuk menghubungkan antara makhluk dengan Al-Khaliq, menyampaikan kehendak, perintah, larang, urusan Allah kepada mukallafin, kepada makhluk, kepada manusia yang dibebankan dengan akidah dan syariat. Lihidayatihim wa bayani syara'iddin. Tujuan datang Nabi ialah hidayah, tunjuk, dan tujuannya ialah bayan, keterangan bagi syara'iddin, ya, peraturan agama. Jadi ini orang panggil kiasan bahawa hadis-hadis yang bakal dibawa ini ialah hadis-hadis yang dianggap sebagai kesimpulan kepada syara'iddin, ya, kepada syariat beragama. Bidalailil qat'iyah wa wadihatil barahin. Semua itu datang dengan pembuktian yang putus dan penjelasan yang terang, ya. Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi. Aku puji dia di atas segala nikmatnya. Wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karamihi. Dan aku pohon lebih lagi kurnia dan kemurahhatiannya, ya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khalil. Aku naik saksi juga bahawa Muhammad adalah hambanya, rasulnya, kekasihnya, afdalul makhlukin, dia juga sebaik-baik makhluk, ya. Tengok tadinya disifatkan syariah itu didatangkan dengan ad-dalail qat'iyah, dalil-dalil yang putus, ya. Qat'i lawan dia zanni, ya. Tapi di sini bukanlah merujuk kepada isu qat'i dan zanni sangat, ya. Tapi maksudnya ialah dalil-dalil yang diyakini, ya, yang bersifat yaqini, ya. Sama ada Al-Quran itu memang betul-betul qat'i. Hadis kalau mutawatir juga sifatnya qat'i. Hatta hadis-hadis sahih pun sebenarnya walaupun dia zanni, tetapi cukup untuk mukallafin menerimanya sebagai taklif seperti qat'i juga, ya. Dan sifat hadis juga wadihatil barahin, jelas, tidaklah rumit, tidaklah payah. Kemudian datang selawat penyaksian pula, syahadah yang kedua, syahadah kepada Nabi SAW. Disifatkan sebagai afdalul makhlukin, ya, sebaik-baik makhluk. Maka hadis-hadis ini juga bersifat demikian. Dia datang daripada sebaik-baik makhluk. Dia datang daripada Tuhan yang sempurna, maka kesempurnaan Tuhan dan kelebihan Nabi SAW terselah dan terjelma, ya, pada hadis-hadis yang bakal kita baca. Al-mukarrami bil Qur'anil aziz al-mu'jizatil mustamirah. Dimuliakan pula dengan Quran yang mulia, mukjizat yang berkekalan, ala ta'aqubis sinin, dengan peredaran masa, ya, walaupun masa berubah, masa silih berganti, Al-Quran kekal segar, tidak usang. Al-Quran dan juga hadisnya sekali lah. Jadi Al-Quran, hadis sama, sentiasa segar, tidak dimakan usia, ya, sentiasa muda, sentiasa ceria. Hari turunnya sehingga hari ini masih lagi seperti hari pertama Quran diturunkan ataupun hadis terkeluar daripada mulut Nabi SAW. Ini jaminan Tuhan bahawa walaupun peredaran zaman, tetapi Quran tetap dengan keceriaan dan kesegarannya. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa mursalin. Selawat dan salam Tuhanlah kepadanya dan kepada sekalian Nabi. Wa ali kullin wa sairis salihin. Amma ba'du. Okey. Ini perenggan yang pertama, kita akan tengok
Imam Nawawi kita letak tajuk kecilnya iaitulah Fadailul Arba'in, ya, kelebihan hadis 40 secara umumnya. Dan usaha-usaha ulama untuk menghimpunkan 40. 40 ni ada nilai tersendirilah. Dalam Quran, kalau kita tengok 40, iaitulah wa wa'adna Musa arba'ina lailah. Kami bertemu, mengadakan pertemuan dengan Musa untuk menyambut dan menerima turunnya Taurah sekaligus. Di mana mi'ad ataupun muwa'adah ini berlaku arba'ina lailah, 40 malam. Ya. Jadi hadis digalakkan untuk dihafal, dipahami sekurang-kurangnya 40. 40 walaupun angka tu taklah besar sangat. Tapi jika dihadam, jika dipahami, cukup untuk seseorang itu sekurang-kurangnya ada al-fiqhu fiddin, memahami agama secara kerangka besarnya. Ini minima yang sepatutnya diperolehi oleh seorang umat, seorang yang dikira dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faqad ruwina an Ali ibn Abi Talib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'az bin Jabal wa Abi Darda wa bin Umar wa bin Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu min turukin katsirat biriwayatin mutanawwi'at anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha ala ummati 40 hadisan min amri diniha ba'athahu Allah yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Jadi tengok tu, diriwayatkan, tengok ruwiyah, diriwayatkan. Ini lafaz kalau kita mengaji ulum hadis dipanggil siratul tamrid. Ayat yang membayangkan lemah, ya, ayat yang membayangkan lemah. Dia sirah ada dua, siratul tamrid, siratul tasrih. Siratul jazmi, maaf ya, siratul tamrid, siratul jazmi. Kalau rawayna, kami riwayatkan, sami'na, balaghana, haddatsana, itu orang panggil siratul jazmi, ya. Sirah yang tegas, biasanya digunakan untuk hadis-hadis yang sahih ataupun sekurang-kurangnya hasan. Tapi kalau hadis dhaif, adab meriwayatkannya ialah siratul tamrid. Ayat yang menggambarkan kelanggaran dan juga ada penyakit, bahawa hadis ini ada masalah. Jadi tidak disamakan dengan hadis yang tak ada masalah. Jadi diriwayatkan mana hadis ini dhaif. Daripada Ali, daripada Abdullah bin Mas'ud, daripada Mu'az, daripada Abi Darda, daripada Ibn Umar, Ibn Abbas, Anas. Ramai, ya, Abu Hurairah, Abu Sa'id, tetapi semuanya dhaif. Daripada jalan yang banyak, dengan riwayat yang pelbagai, lebih kurang matanya, man hafizha ala ummati 40 hadisa. Siapa yang hafazkan kepada umatku 40 hadis min amri diniha, daripada urusan agamanya, ba'athahullahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha. Tuhan akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam kumpulan fuqaha wal ulama, dan juga ulama. Wa fi riwayatin ba'athahullahu faqihan 'alima. Tuhan akan bangkitkan dia sebagai seorang yang faqih lagi alim. Riwayat Abu Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahida. Aku, jadi Nabi SAW, baginya pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat, sokongan, dan pemberi kesaksian, ya, supaya dia diselamatkan daripada neraka, waliyazubillah, dimasukkan ke syurga ataupun ditinggikan darjat syurga jika dia telah ahli syurga. Itu maksud syafaat dan juga syahadah. Wa fi riwayat Ibn Mas'ud qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Dikatakan kepadanya,
Masuklah daripada mana-mana pintu syurga yang kau mahu. Wa fi riwayat Ibni Umar, kutiba fi zumratil ulama'i wa husyira fi syuhada. Dia akan dicatat tergolong di kalangan ulama dan dihimpun tergolong di kalangan syuhada. Wattafaqal hufaz ala annahu hadithun dhaif. Tengok hadis banyak, perawi pun ramai, tapi sepakat hufaz. Hufaz ialah ahli hadis. Jamak hafiz. Ahli hadis, ada yang bergelar Amirul Mukminin fil hadis, ada yang bergelar Al-Hakim, ada yang bergelar Al-Hafiz, ada yang bergelar Al-Muhaddis, ada yang bergelar Al-Musnid. Orang yang terlibat sepenuh masa dengan hadis, sanad dan matan, riwayat dan riwayah dipanggil hufaz ataupun hafiz. Jadi mereka bersepakat bahawa annahu hadisun dhaif. Ini hadis yang dhaif. Wa in kathurat turuqu. Semua jalan dia banyak jalan, tapi tidak terdaya untuk ditingkatkan kepada hasan li ghairihi sekurang-kurangnya. Dia masih lagi hadis dhaif. Tapi dhaif yang tidak teruk, dipanggil ad-dhaiful ladzi yanjabir. Dhaif yang masih dia boleh ditampung, ataupun al-hadisud dhaifu al-khafifud dhafi, ya, hadis yang lemah tetapi lemah dia tak teruk. Wa qad sannafa al-ulama radhiyallahu anhum fi hadzal bab ma la yuhsa min al-musannafat. Jadi ulama kita beramal dengan hadis. Buktinya penulisan-penulisan banyak, tidak terhitung. Arba'in. Fa awwalu man alimtuhu sannaf Abdullah ibn al-Mubarak. Ini Amirul Mukminin fil hadis, anak murid kepada Ibnu Syihab az-Zuhri, guru kepada hadis di tanah Khurasan yang melahirkan akhirnya Bukhari, Muslim dan sebagainya. Abdullah ibn Mubarak radhiyallahu anhu. Dia ada kitab Al-Arba'in. Kemudian Muhammad bin Aslam At-Tusi, kemudian Al-Hasan bin Sufyan An-Nasai, kemudian Al-Ajurri, kemudian Al-Asfahani, kemudian Ad-Darul Qutni, Al-Hakim Abu Nu'aim, As-Sulami, Abu Al-Malini, As-Sabuni. Ya. Ini disebut senarai yang pernah mengarang dalam hadis Arba'in, ya. Antara yang terakhirnya Al-Baihaqi, ya. Wa khalaiqu la yuhsan, dan ramai lagi ulama yang tidak terhitung minal mutaqaddimin wal mutaakhir, sama ada orang dulu ataupun orang kemudian, ya. Wa qad istakhartullah, aku pun istikharah, jama'a arba'ina hadisan, untuk himpun 40 hadis juga. Iqtidaan bihaula'il a'immatil a'lam. Tengok, ni rendah diri dia. Dia kata, aku ingin mencontohi tokoh-tokoh besar sana, hufazil Islam dan ahli-ahli hadis di kalangan orang Islam ini. Wa qad ittafaqal ulama ala jawazil amali bil hadis ad-dhaif fi fadail al-a'mal. Okey, alasannya ulama kita mengharuskan beramal dengan hadis dhaif. Tapi bukan akidah, bukan syariah, bukan akal. Dia ialah fadailul a'mal, kelebihan amalan. Dan hadis ini termasuk kelebihan memahami, menghafal dan juga menekuni, mengeluarkan hukum daripada 40 hadis. Wa ma hadza falaysa i'timadi ala hadzal hadis. Jadi kalau tak ada hadis ni pun kita ada hadis yang lebih kukuh. Iaitulah hadis mutawatir, liyuballigha asy-syahidu minkumul ghaib. Ataupun hadis yang masyhur. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim. Hendaklah yang hadir beritahu kepada orang yang tidak hadir. Hendaklah orang yang ada hadis sampaikan kepada orang yang tidak ada hadis. Kemudian kita ada hadis naddarallahu mura'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha, ya. Ini doa Nabi SAW. Semoga Tuhan ceriakan seseorang dengar perkataanku, dia menghafalnya lalu dia tunaikan kepada orang lain pula sebagaimana yang dia dengar, mana tanpa tambah dan tanpa kurang, ya. Okey, itu dari segi konsep penulisan, ya, ataupun asas penulisan. Kemudian kandungannya pula macam mana di 40 ni. Summa minal ulama man jamal arba'ina fi usuluddin. Ada yang 40 usuluddin saja, akidah. Wa ba'dhu fil furu', ada 40 furu', mana masail saja, macam al-arba'in fil ahkam, karangan al-Imamul Munziri.
Yang banyak yang diterjemah hari ini ya. Wa ba'dhum fil jihad. Arba'un fil jihad. Ada fil zuhud, ada fil adab, ada akhlak ya. Wa ba'dhum fil khutab, pidato-pidato Nabi, al-khutabul nabawiyah. Wa kulluha maqasidu hasanah. Itu semua matlamat yang baik dia kata. Radhiyallahu an qasidiha, semoga Tuhan redha kepada yang berniat. Sekurang-kurangnya mereka mendapat pahala niat. Wa qad ra'aitu jam'a 40 ahamma min hadza kullihi. Aku nampak untuk himpun 40 yang lebih penting. Wa hiya 40 hadisan mustamilatan ala jami'i dzalik. 40 hadis meliputi semua itu. Wa kullu hadithin minha qa'idatun 'azimah. Setiap satu hadis itu kaedah agung. Min qawaididdin qad wasafahu ulama bi anna madarul Islam alaihi. Ulama kita sifatkan bahawa Islam berlega di atas hadis-hadis ini. Au nisfal Islam, ada setiap hadis itu separuh Islam ataupun sulusul Islam disifatkan kepada setiap hadis itu. Jadi dia pilih untuk hadis-hadis yang dipanggil qawaiduddin, ya, kaedah-kaedah agama ataupun prinsip-prinsip keseluruhan agama, dipanggil kulliyatiddin ya, ataupun dipanggil mahasinuddin ya, kecantikan agama, ataupun dipanggil madaruddin ya, agama berlega di sekitarnya. Jadi dia pilih untuk setiap hadis itu adalah hadis yang bersifat jawami'ul kalim, ucapan ringkas padat Nabi SAW, meliputi agama keseluruhannya ataupun isu terbesar dalam agama. Summa altazimu fi hazil arba'in an takuna sahihatan wa mu'azzamuha fi sahihil Bukhari wa Muslim. Aku beriltizam 40 ini semuanya sahih. Dan kebanyakannya daripada Sahih Bukhari dan Muslim. Wa azkuruha mahzufatal asanid. Okey, ini orang panggil tabiat ataupun sifat kepada kitab-kitab mutaakhirin, kutubul mutaakhirin, kitab orang kemudian. Dia sifat dia mahzufatul asanid. Sanadnya dihazaf, dibuang. Yang ada hanyalah sahabat. Hadis pertama Umar saja yang ada. Hadis kedua pun Umar, hadis ketiga Ibnu Umar. Kemudian Nabi SAW. Itu sanad yang telah dibuang. Nak rujuk sanad, rujuk balik Bukhari, rujuk balik Muslim, rujuk balik siapakah yang mengeluarkan hadis itu dalam kitab asalnya. Liyashula hifzuha. Dia kata tujuannya supaya mudah hafal. Nama-nama banyak tu payah nak hafal. Wa ya'umul intifa'u biha. Manfaatnya lebih luas insya-Allah taala. Summa utbi'uha bi babin fi dhabti khafiyyin al-faziyah. Aku akan sebut lafaz-lafaz yang perlu diterangkan. Ini kita asal hadis arba'in. Arba'in sebenarnya Imam Nawawi dia ada syarah. Dia syarah sendiri kepada arba'in. Tapi yang kita ni kita pilih syarah orang lain, syarah moden. Iaitulah Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha ya. Kemudian akhir sekali dia kata wa yang bagi li kulli gharibin fil akhirah ay ya'rifa hadhihi al-ahadith lima ishtamalat alayhi min al-muhimmat wa ihtawat alayhi min at-tanbih ala jami' at-ta'at wa dhalika zahirun liman tadabbarahu ala Allah i'timadi wa ilayhi tafwidi wa istinadi wa lahu al-hamdu wan ni'mah wa bihi at-tawfiq wal ismah ya. Jadi sepatutnya bagi setiap pencari akhirat untuk mengenali hadis-hadis ini kerana dia mengandungi hadis-hadis terpenting dan dia ingatan kepada ketaatan dan itu zahir bagi siapa yang merenungnya kepada Allah tempat aku bergantung dan kepadanya tempat aku kembali dan kepadanya tempat aku menyandar. Bagi Allah segala pujian dan nikmat dan kepadanya lah taufik dan juga penjagaan ya. Kita minta daripada Tuhan untuk dipermudahkan dan dipelihara daripada kesalahan-kesalahan ya. Okeylah.